Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi dalam hari Tashrik, hari haji kan. Ini hari ketiga insya-Allah. Okay, saya ucapkan selamat hari raya Aidil-Adha. Eid Mubarak insya-Allah. Semua amalan kita diterima oleh Allah. Amin. Jadi malam ni saya nak cerita sikit beberapa topik Saya nak cerita pasal gluten pula kita dah sebelum cerita anti nutrient yang 5 jenis tu kan. Phytate, apa tu, tannin, lectin, protease inhibitor, oxalate dan juga fiber, cellulose kan. Dan sebenarnya bahan anti nutrient dalam makanan berasaskan tumbuhan ni ada banyak macam-macam lagi. Kalau dalam herbal lagi banyak. Lagi banyak sebenarnya dalam herbal lagi banyak. Saponin, alkaloid tu termasuk juga anti nutrients Tapi jangan takut kan. Sesi terakhir tentang lectin kan, kita ada beritahu sedikit memberi manfaat, berlebihan memberi mudarat. Jadi bersederhana, jangan terlalu takut dengan anti nutrient dengan lectin. Sama juga malam ni kita nak cerita pasal gluten. Gluten pun termasuk dalam senarai anti nutrient lah. Saya pun tak nampak macam mana gluten boleh jadi anti nutrient. Sebab kalau anti nutrient ia menyebabkan atau menghalang atau mengurangkan keberkesanan tubuh untuk menyerap nutrien dalam makanan tersebut. Anti nutrien ni bahan yang menyerap nutrien lain kan, makronutrien dan mikronutrien dalam makanan berasas ketumbuhan tersebut daripada diserap dengan efisien dalam darah dan dalam sel itu. Tapi gluten saya tak nampak macam mana dia boleh menghalang penyerapan nutrien-nutrien yang lain. Tapi disebut juga, tak apalah. Okay. Isunya sebenarnya gluten saya nak highlight dalam dua keadaan lah. Dalam dua keadaan. Pertama, orang yang ada masalah celiac disease. Celiac disease ni adalah penyakit usus kecil. Dia nak kata diwarisi secara keturunan genetik, tak juga, sebab ada pesakit celiac disease yang tak ada family history, yang tak ada celiac disease pun berlaku. So dia boleh diperolehi kemungkinan daripada reaksi atau kesan adverse daripada bahan-bahan kimia, bahan-bahan toksik, racun-racun pertanian, residu racun pertanian, glyphosate semua tu kan. Itu pun boleh menyebabkan celiac disease. Alright. So jadi kalau orang yang ada celiac, so kita nak compare orang dalam dua keadaan, orang yang ada celiac disease dan satu lagi keadaan di mana orang yang sensitif dengan gluten, dipanggil gluten sensitive atau gluten sensitivity ataupun gluten intolerance kan. Sebelum ni kita ada bincang bab histamine intolerance, dia sensitif dengan histamin, makanan yang tinggi histamin. So sekarang ni kita nak bincang orang yang sensitif dengan gluten. Bukan kita nak cerita bab celiac. Celiac ni satu keadaan yang memang teruk, di mana walaupun diambil sedikit saja makanan yang ada gluten pada tahap residual, maksudnya miligram atau mikrogram, 40 million protein gluten yang ada dalam makanan tersebut hanya sebagai bahan yang tercemar. Dia bukan dimasuk, dia tidak masuk gandum. So ada 3 bahan makanan yang ada gluten ni secara umum lah. Gandum, barley dan juga Allahumma salli ala Muhammad. Apa dia tadi? Biji dan satu lagi. Dah lupa dah. Tapi biji ni kita tak pernah di Malaysia, kita tak jumpa lah, jarang jumpa kan. Macam negeri China, negeri putih. Bukan millet, apa ya?
saya tak ingat lah. Okay, susah nak sebut, jangan jumpa. So gluten dengan gandum dengan barley yang mengandungi gluten, produk makanan bijirin yang mengandungi gluten, dua ni sajalah kita fokus. Tapi dalam makanan kemungkinan dia boleh tercemar disebabkan memproses makanan, kilang-kilang makanan, production line dia mungkin ada beberapa jenis makanan. So ada resipi yang dibubuh bahan-bahan yang ada gluten, sama ada daripada barley ataupun gandum ataupun produk-produk yang ada ekstrak barley, contoh macam malt, ekstrak malt daripada barley ada gluten juga kan. Gandum, sirap daripada kanji gandum kan, kanji terubasan buat daripada barley atau gandum. So macam-macam produk makanan yang dihasilkan oleh kilang, yang digunakan dalam resepi produk makanan yang dikeluarkan oleh kilang tersebut, gitu kan. So kemungkinan dia dah cuci tapi ada residu sikit. Tapi bagi orang ada celiac disease, dia sangat sensitif, boleh berlaku kemudaratan yang serius, tindak balas acute, dia boleh menyebabkan keradangan pada usus kecil. Dia punya villi tu unjuran-unjuran pada usus kecil untuk menyerap bahan makanan yang telah dihazam, nutrien-nutrien untuk serap, untuk meningkatkan luas permukaan. Ada villi dan microvilli. Dekat setiap villi tu ada beribu-ribu, beratus ke beribu microvilli. So masalah orang celiac disease dekat permukaan lining, permukaan villi tersebut dan microvillus. Jadi dia menyebabkan reaksi autoimun, keradangan autoimun. Bila gluten masuk dalam perut dia kan, terus dia rangsang reaksi antibody yang menyebabkan keradangan autoimun, di mana sistem pertahanan tubuh dia menyerang tisu membran, lapisan membran pada usus kecil. So ini menyebabkan keradangan yang serius, di mana zat-zat makanan, mineral, zinc, kalsium, vitamin kan, dan juga kalori pun tak dapat diserap dengan efisien, dengan banyak, dengan ketara. So ni boleh menyebabkan satu keadaan yang serius bagi orang ada celiac disease bila dia mengambil gluten walaupun dalam kuantiti yang sangat sedikit. Ini sangat serius. Ini satu kes yang kita tak mau bincang. Itu kes penyakit kronik, itu doktor punya lah, kes doktor lah. Kita kena berurusan dengan doktor. Tapi dari segi pemakanan, maksudnya untuk mengelakkan kesan adverse daripada celiac disease, hanya elakkan produk-produk makanan yang mengandungi gluten, walaupun sedikit, walaupun dalam tahap residu. Residu ni maksudnya yang sangat sedikit lah kuantiti dia, persen dia kan. Ini kena jagalah orang ada celiac. Tapi di Malaysia ni jarang lah, saya pun tak pernah jumpa lagi orang yang ada celiac disease yang datang lah kan. Mungkin di hospital, tapi statistik di negara kita mungkin sedikit lah banding dengan di barat, di Eropah, di US, dia orang memang banyak kena celiac disease, ramai lah statistiknya. So kita tak membincang bab ni sebab ini kes yang serius. Yang kita nak bincang ialah gluten sensitivity, alahan pada gluten secara sistemik. Sebab banyak produk akan tulis ada gluten, tak ada gluten, gluten free gluten, produk makanan bebas gluten, ataupun produk makanan dikeluarkan oleh kilang yang menghasilkan makanan yang mengandungi gluten. So jadi dia bagi warning lah, amaran kepada orang yang terutama celiac disease dan orang yang ada alahan khusus kepada gluten. Bukan anti nutrient yang lainnya, lektin ke apa-apa yang lain tu kita tak,
itu tak. Ini khusus kepada gluten sahaja. Alright. Jadi kenapa orang jadi alah kepada gluten, sensitif dengan gluten? Kenapa? Jadi dan bagaimana berlaku mekanisme alahan pada gluten? Jadi gluten ni adalah jenis protein, sama macam protein-protein yang lain dalam makanan kan. Vegetarian ke kacang dan makanan berasaskan haiwan, susu, telur lah. Tapi gluten ni dikatakan satu molekul protein yang sukar dihadam oleh perut manusia. Bagi saya, kalau sukar dihadam, bagi setengah orang lah, sebahagian kecil kan, sebahagian kecil pun ramai juga. Zaman moden ni makin ramai, kemungkinan 30% daripada populasi dunia lah, ramai juga tu kan. Tapi lebih ramai orang tak sensitif dengan gluten. So kenapa ramai orang tak sensitif dan ada yang sensitif? Yang tu kita nak bincangkan kan, supaya kita kalau boleh kita nak atasi alahan atau sensitivity kepada gluten kan. Jadi kita tengok orang makan kuih-kuih, roti, biskut, kek, jadi kita pun terliur juga nak makan nasi je kan, basi, oat, lepas tu apa benda tu, quinoa dan kuih-kuih yang berasaskan ubi, tepung beras, tepung ubi ataupun arrowroots kan. Saya ada beli kan biskut bebas gluten kan. Ingat nak yang sihat. Makan dia rasa memang tak sedap memang tak sedap. Dia macam tawar, tak sedap lah macam biskut biasa yang buat pada tepung gandum kan. So okey, bagaimana alahan pada gluten berlaku? Jadi bila kita makan satu makanan yang mengandung gluten, protein ni akan dicerna oleh sistem paruan. Dalam perut kita ada asid pada jus gastrik yang kuat. Itu memainkan peranan untuk menukarkan bentuk makanan daripada yang pepejal kepada semi solid dan semi liquid. Jadi dalam keadaan keasidan yang kuat, pH 2, 3 begitu dalam perut kita kan. Itu main peranan yang tu faktor yang penting lah, di samping kita kunyah makanan kan. Kunyah tu biar jangan makan-makan telan lah, macam ular sawa kan, makan makanan telan kan. Sekejap sangat kunyah, jadi tak halus lagi kan. Jadi luas permukaan dia kecil. Kita nak luas permukaan partikel makanan tu biar dia besar. Jadi bila bertindak balas dengan asid dan juga enzim lebih tinggi luas permukaan, lebih efisien penguraian dan penghadaman makanan tersebut kan. Jadi pertama isunya protein gluten ni boleh dihadam atau tak boleh dihadam oleh perut kita. Itu yang pertama isunya yang menyebabkan kita alah kepada gluten. Gluten maknanya gandum dengan barley lah. Roti, biskut, kek, kuih, muih semualah yang ada gluten kan. Kita boleh hadam tak boleh hadam? Itu. Okey. Faktor sistem penghadaman perut dan usus kita. Right. So tadi pertama saya dah sebut asid jus gastrik yang pertama. Yang kedua, enzim dikeluarkan dalam usus kecil oleh pankreas ke oleh hati kan. Enzim protease dipanggil, ataupun renin, trypsin renin pula trypsin, protease dikeluarkan juga dalam perut bersama jus gastrik, dikeluarkan sekali. Itu peringkat pertama, penghadaman protein kan. Jadi bila masuk usus kecil, makanan tersebut terusnya dihadamkan oleh enzim yang boleh menguraikan protein tadi lebih kecil, jadi molekul-molekul peptide yang lebih kecil lah kan. Mungkin asid amino menjadi asid amino ataupun dipeptide kan, yang lebih mudah diserap oleh tubuh kita melalui darah lah Alright. Okay. Jadi
Dan yang ketiga, faktor ketiga, microbiome, bakteria baik dalam usus kita. Bakteria baik ni juga main peranan sebab dia mengeluarkan enzim. Lagi banyak variety, strain dan spesies bakteria baik dalam usus kita, maka lebih baik makanan kita dihazamkan dengan berkesan dan diserap ke dalam darah. So 3 faktor yang mainkan peranan 4 faktor daripada mulut, kan. Kita mengunyah makanan dengan tempoh yang cukup supaya makanan tu menjadi lebih kecil partikelnya, kan. Kemudian dalam perut, asid jus gastrik kita dikeluarkan, dirembeskan, kan, dengan pace yang betul-betul diperlukan, keasidan yang kuat, untuk menghazamkan makanan kita lah, membantu penghazaman makanan kita dan juga membunuh bakteria jahat patogenik, yeast dan kulat, supaya dia tak mengganggu penghazaman, dia tak mengubah bentuk makanan kepada bentuk yang toksik. Jadi pentinglah asid jus gastrik kita, bukan kata kita tak mau asid jus gastrik satu jadi penyakit gastrik, tak. Okey. Kemudian tadi enzim, enzim protease yang menghadamkan protein tu. So ini semua mainkan peranan dengan microbiome, bakteria baik. Jadi kita kena jaga perut kita, jaga perut kita, dan makan tu makan ikut sunnah lah, beradab, kan. Makan kunyah dengan baik secukupnya, dengan kunyahan yang cukup untuk menghancurkan makanan. Itu yang penting, kan. Dan zat-zat makanan, semua makanan kita kena seimbang, diambil secara seimbang, mengandungi semua zat-zat makronutrien dan mikronutrien. So untuk menghasilkan jus gastrik kita perlukan satu bahan dipanggil klorid untuk membentuk asid hidroklorik. Jus gastrik yang dikeluarkan oleh perut kita dibentuk daripada asid hidroklorik ataupun HCl, kan, hydrogen klorida. So klorida tu datang daripada garam, dan makanan kita pun memang dah ada ion klorida, tapi kita kena garam sikit lagi untuk menambah kekuatan asid jus gastrik kita, gitu. So kemudian kita kena makan makanan yang boleh menguatkan, menyeimbangkan microbiome dalam sistem penghadaman kita, kan. Begitu. So prebiotics, soluble fiber dalam makanan berasaskan tumbuhan, kan. Oat, barley, barley juga, barley ada gluten, kan. Tak apa. Dan whole grains, bijirin penuh, beras parboil. Beras parboil mengandungi soluble fiber sedikit, dan juga yang banyaknya adalah resistant starch, kanji terintang, susah nak sebut, resistant starch, di mana kanji ni terbentuk semasa proses padi direndam dan disteamkan, diuapkan pada suhu 1 darjah Celsius. Jadi dan disejukkan, kan, dan dikeringkan. Okey, proses ni menyebabkan kanji dalam beras berubah bentuk kepada resistant starch, di mana kanji dalam beras parboil tak sebahagiannya tidak dapat dihazam oleh sistem penghadaman kita, kan. Jadi bila masuk dalam usus kecil dan usus besar, ia digunakan oleh bakteria baik untuk sebagai sumber karbon, sumber tenaga dia lah. So resistant starch ni juga bertindak atau berfungsi sebagai prebiotics dalam makanan, yakni makanan kepada bakteria baik dalam usus kita lah. So makanlah beras parboil, ada resistant starch dan juga soluble fiber sedikit, dan sayur-sayuran, makan whole foods alami seimbang.
Dan yang penting juga, janganlah kita makan makanan yang boleh mencederakan bakteria baik dan juga boleh membunuh bakteria baik dalam usus kita, kan. Pewarna, tiruan perasa, tiruan pemanis, tiruan emulsifier. Yang kita dah belajar dulu, emulsifier lah makanan sebagai bahan aditif semi-sintetik, iaitu sodium monostearate, twin 60, twin 80, itu dipanggil polysorbate. Polysorbate ini chemistry sikit. Kemudian GMS, glyceryl monostearate ataupun monoglyceride yang bercampur dengan diglyceride. Ni chemistry sikit lah, nak beritahu lah sikit-sikit. Ini jenis-jenis emulsifier yang boleh mencederakan microbiome yang baik, bakteria baik dalam usus kita. Termasuk juga bahan-bahan aditif kimia yang lain. Bahan pewarna dan bahan perasa memang sebab dia bahan kimia mengandungi berpuluh-puluh bahan kimia, beratus bahan kimia kalau dalam bahan perasa lah. Bahan pewarna pun ada campuran. Ada juga bahan emulsifier, gitu. So, kemudian bahan pemanis tiruan, aspartam, saccharin, sucralose. Ni dikatakan gula yang sihat tanpa kalori, boleh diambil diabetes, kan. Buat daripada gula tebu, tapi sebenarnya gula tebu yang telah diubah suai, sebenarnya dia bukan gula alami lagi, dia bukan gula tebu dah. Gula tebu yang dah diubah suai molekul dia. Ini boleh mencederakan bakteria baik juga, mengikut kajian yang ada dalam jurnal scientific, So ini kena jagalah, kan. Baru kita dapat microbiome yang sihat, yang seimbang, yang boleh overgrow bakteria jahat, yeast dan juga kulat. Baru dia boleh dapat membantu menghadamkan makanan, termasuk gluten, gluten dan juga anti-nutrien dalam makanan bahan tumbuhan kita. Termasuk juga susu, protein, casein A1, apa semua itulah. Jadi apa benda saja dalam dunia ni semuanya boleh diuraikan, dengan adanya mikrobakteria. Fungsi bakteria ni sangat berfaedah, sangat berfaedah. Dalam tanah kita, dalam udara, dalam air, semua ada bakteria. Dia akan mengeluarkan enzim berbagai jenis. Setiap janin DNA dia menghasilkan macam-macam jenis enzim. Sebab tu kita perlukan strain bakteria yang pelbagai. Dikatakan ada berapa ratus ke 1,500 strain dan spesies bakteria baik dalam usus kita lah, bagi orang yang sihat. Kalau orang dalam asli dalam hutan tu lagi banyak, kan. Maksimum lah dia punya tu. So jadi perut dia tak sensitif. Begitu. Jadi kita kena jaga perut kita, kan. Kena jaga perut. Bukan jaga makan je, jadi jaga bakteria dalam perut kita juga. Dengan mengamalkan makanan-makanan tadi yang membekalkan nutrien kepada bakteria baik. Khususnya ni tadi soluble fiber, serat terlarut, termasuk resistant starch. Sebab tu saya selalu duk promote, galakkan orang ataupun pesakit-pesakit saya, gastrik, GERD ke apa je pesakit, jantung, kencing manis, makan beras pabal. Dia sangat bermanfaat, masya-Allah. Okey. Kemudian elakkan juga, tadi saya dah sebut, bahan aditif kimia dalam makanan ni, produk-produk. Jadi produk makanan yang dikeluarkan oleh kilang ni banyak masalah lah. Jadi bukanlah kita nak boycott, tapi kita nakkan kesihatan, terpaksalah kita memilih makanan yang berkualiti daripada makanan yang tak berkualiti. Makanan yang bebas bahan kimia aditif, makan bebas pada residu racun pertanian, glyphosate, Roundup, pesticide, insecticide, kan. Tapi memang susah sikit lah nak mencari dia, kan. Alright. Kemudian satu lagi, ubat-ubatan juga boleh membunuh. Ubat-ubatan yang kuat, antibiotik, steroids, non-steroidal, apa dipanggil, NSAID, non-steroidal
anti-inflammatory drugs. Ini pun boleh membunuh dan mencederakan bakteria baik dalam usus kita lagi teruk. Lagi kuat Bukanlah kita nak kata jangan makan ubat ni. Tak, bila kita perlu, buat doktor bagi, bolehlah makan, kan? Cuma lepas tu kita kena counter balik, balancekan balik, upkan balik pertumbuhan bakteria baik terhadap bakteria jahat. Dengan cara beri dia nutrien, prebiotics, dan juga boleh disulami dengan probiotics macam yogurt, tempoyak, kan, kefir, kombucha tea, kan, banyak dan malah honey, madu lebah yang asli pun ada juga bakteria baik sedikit lah. Terutama madu tualang, madu kelulut tu kan, dia tak diproses, tak disteral, itu memang banyak. So ini cara kita nak menguatkan sistem penghadaman. Jadi baru ta'alah kepada gluten. Dia pergi ke situ balik. Kita nak mengelakkan kita menjadi sensitif pada gluten, kan. Teruk kita tak boleh makan banyak benda, kan. Kalau tuan-tuan suka untuk mengelak atau pantang makanan yang ada gluten, itu terpulanglah, kan. Kita nak boleh makan makanan secara kalau boleh sebanyak mungkin lah makanan yang alami ni, kan. Kita boleh makan semua benda yang digalakkan oleh sunnah, boleh makan orang dulu, kan. Kita boleh makan daging, boleh makan gluten, boleh makan sayur-sayuran, buah-buahan, sayur hijau, semua kita makan mengikut keperluan tubuh kita secara seimbang, kan. Sederhana, bersederhana, begitu. Itu kaedah dia macam mana kita nak mengelakkan sensitivity kepada gluten. Tapi bagi mereka yang teruk, kan, telah mengalami kesan adverse bila dia ambil gluten, contoh dia menjadi angin, kembung, bloated, perut jadi bloated, lepas tu jadi brain fog, maknanya dia punya otak dia tak boleh berfikir dengan baik, dia jadi macam apa, tak boleh nak berfikir lah, brain fog, kan, macam stuck hilang point ke apa punya. Bukan pelupa macam Alzheimer, bukan. Ni brain fog, brain fog dia sekejap je. Dan juga penyakit-penyakit alahan, dia katakan eczema, gatal-gatal pun juga boleh dicetuskan oleh pengambilan gluten. Sebab bila gluten tak dapat dicerna oleh sistem penghadaman, kan, dan dia pula mengalami masalah leaky gut, di mana sel-sel yang melapisi permukaan usus kolon, usus besar, kolon ke usus kecil, ujung usus kecil, dia macam jadi renggang, dia tak rapat, dia renggang begitu. Ada ruang di mana molekul-molekul yang besar, protein termasuk gluten ni, boleh melepasi dan masuki sistem darah, pengangkutan darah, dan boleh dibawa ke mana-mana, ke otak, ke tisu-tisu kulit, kan, ke mana-mana bahagian tubuh kita. Jadi protein gluten ni yang tidak diuraikan, dicerna oleh sistem penghadaman, ini yang boleh trigger keradangan, keradangan autoimun secara sistemik. Di organ-organ mana yang dibuka situ dia boleh berlaku keradangan, masalah keradangan yang kronik, begitu. Bukan masalah celiac tadi, ini tak sentuh celiac disease. Orang yang ada masalah sensitif gluten ni, dia tak ada celiac disease. Dia simptom dia lebih mild. Dia tidak ada cerit beret, macam celiac disease. Dia cerit beret sampai dehydrated, boleh menyebabkan masalah serius dan kemungkinan boleh menyebabkan kematian lah kalau tak dirawat dengan cepat. So, tapi orang yang sensitif gluten, bagi yang tak celiac disease, ini masalahnya. Ada yang teruk, ada yang moderate, ada yang mild, kan. Begitu. Jadi doktor-doktor akan diagnose kalau dia ada masalah sensitivity, atau oleh dietitian lah, dia akan beri nasihat lah kepada pesakit yang ada gluten. Jadi kena elak makan makanan yang ada gluten. Dia dibagi senarai lah, kan, dan diajar cara membaca label pada produk makanan, kan.
Jadi bagaimana kita nak reverse bagi orang yang ada alah pada gluten ni. Tak kiralah apa-apa simptom yang timbul bagi, sebab setiap orang tak sama alahan kepada gluten. Ada orang jadi kembung, ada orang jadi gatal-gatal alahan, ada jadi keradangan pada tisu kulit macam eczema ke, kulit kering ke kan, ataupun brain fog, ada yang katakan autism lagi teruk kan, apa lagi, dan sampai ke tahap kerosakan pada organ kedalaman. Itu yang teruk lah kan. Saya okey, bagaimana kita nak reverse masalah sensitivity pada gluten kan. Jadi kita pertama sekali, sel-sel epithelium yang melapisi, yang menjadi barrier antara ruang dalam usus dengan darah kita, itu dia sebagai barrier, sebagai halangan, sebagai pagar, mana molekul-molekul besar protein ni dan bakteria dan bahan-bahan toksin dalam usus kita tak dapat menembusi masuk dalam darah, menembusi permukaan sel-sel epithelium dinding usus kita, dinding usus kecil ke usus besar. Hanya molekul yang halus-halus, single molekul macam glukos, gula, asid lemak, lemak kan, apa lagi, asid lemak bebas, glukos, fruktos, lepas tu vitamin yang telah diuraikan, vitamin, mineral, itu semua boleh diserap melalui vilai pada usus kecil. Dia boleh diserap cross dia punya epithelial cell lining of the gut system, begitu. Tapi molekul protein gluten ni tak boleh tembus, tak boleh tembus sepatutnya bagi orang sihat. Tapi orang leaky gut dia boleh melalui, dia boleh melalui barrier ni sebab dia dah renggang, sel-sel tadi renggang. Jadi macam ni kita nak rapatkan balik, nak rapat, nak semen dia supaya gluten tak boleh tembus. Jadi masalah orang yang ada sensitivity pada gluten ni disebabkan leaky gut. Leaky gut lah, itu yang utama sekali lah. Jadi gluten tak boleh tembus melalui sel secara across the cell, tak boleh. Dia melalui renggangan atas sel bulat-bulat, kan ada banyak juta-juta sel lah yang melapisi dinding permukaan usus tu kan, banyak. So antara sel-sel tu dia jadi renggang, situ dia boleh lalu gluten tu. Sebenarnya bukan gluten je, melalui bakteria, endotoksin daripada bakteria, dia punya membrane cell tu, dan juga toksin-toksin dikeluarkan oleh usus bila bakteria jahat menggunakan makanan kita kan.